Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Pertamanya saya muliakan kepada pengerusi dan juga ahli jawatan kuasa, barisan imam, Bilal dan mereka yang membantu dalam pengurusan dan juga pentadbiran surau Nurul Ikhlas. Seterusnya ahli qaryah, ahli jemaah haji-haji dan hajah-hajah yang dirahmati Allah sekalian. Pertama dan selamanya marilah sama-sama kita meningkatkan, merafa'kan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala rezeki, segala kurniaan yang Allah berikan pada kita dalam segala bentuk, segala aspek. Antaranya iman dan Islam, antaranya nikmat kesihatan. Sehat ini satu benda yang amat penting kerana dia berkait dengan ibadah kita. Bila mana kita sakit, ibadah pun kita tak dapat lakukan dengan sempurna. Bila sakit tak dapat dah datang masjid, tak dapat dah datang surau. Amalan sunat pun mungkin tak buat dah. Fardu pun cukup-cukup makan je kita buat. Itu ujian ketika mana kita sakit. Jadi sebab itulah manusia ni dia tak boleh lari daripada sakit. Ada masa dia akan sakit. Ada masa dia akan ditimpa dengan sakit yang sementara. Ada masa sakit yang berpanjangan. Jadi sebab itulah ruangan dan peluang yang Allah berikan pada kita ini, kita berada dalam keadaan yang sihat. Gunakan peluang yang Allah berikan ini untuk kita tingkatkan amalan kita. Datang ke surau. Time sihat ni datang surau. Time sakit tak dapat datang surau, duduk dekat rumah. Begitulah rotation manusia, kitaran hidup manusia ni, kadang kita sakit, kadang kita sihat. Time sihat, buat amalan dengan sebaik mungkin. Time sakit, tengoklah mana ruangan yang ada. Jadi sebab itulah, jaga kesihatan kita, jaga pemakanan kita dan gunakan nikmat kesihatan yang Allah berikan ini dengan sebaiknya. Kerana kita tak tahu. Boleh jadi besok kita sakit. Boleh jadi besok kita tak bangun dah, paralyzed contohnya. Bangun esok pagi tak boleh bangun dah, terbaring je. Apa kita nak buat? Hilang dah kenikmatan untuk kita datang ke masjid surau. Jadi sebab itulah tengah sehat ni gunakan peluang yang ada dengan sebaik. Kebanyakan kita akan menyesal bila dah tak ada nikmat tu. Dah tak boleh berjalan, dah tak boleh ni, dah tak boleh tu, baru alah kan rugi. Alangkah baiknya kalau sebelum ni aku sihat, aku buat ini, aku buat itu. Time tak sihatlah baru kita nak terfikir. Begitulah manusia. Penyesalan itu akan ada. Cuma sekarang ini ketika mana ada peringatan, kita bersama peringatan inilah yang nak membantu diri kita untuk kembali kepada track yang sebenar, jalan yang sebenar. InsyaAllah gunakan ruangan yang ada. Jadi perbincangan kita pada pagi ini berkait dengan 3 perkara. Pertama, bulan Zulhijjah. Kedua, 10 Zulhijjah. Ketiga, korban. Korban ni, kalau ikut korban ni, saya ada satu slide. 37 page. Tu 2 jam pun tak habis tu. Jadi kita masa pun terhad, jadi kita ambil benda-benda yang penting berkaitan dengan ibadah korban. Pertama kita sebut tentang bulan Zulhijjah. Kita berada pada berapa Zulhijjah sekarang? 5 ke 6? 5 betul Yakin Okey, 5 Zulhijjah. Jadi kita masih lagi berada di awal Zulhijjah. Bila sebut bulan Zulhijjah, ada ulama meletakkan bulan Zulhijjah ini rankingnya adalah bulan kedua dalam bulan-bulan Islam. Bulan pertama bulan Ramadan, itu semua orang tahulah. Bulan kedua, ranking bulan kedua ni dalam bulan-bulan Islam disebut sebagai bulan-bulan haram. Minha arba'atun hurum. Surah At-Taubah ayat 30. Ni pun kita dah bincang dah sebelum ni. Di mana ada 12 bulan Islam, 4 bulan disebut sebagai bulan-bulan haram.
Bulan yang digandakan pahala bagi setiap amalan yang kita lakukan dan digandakan dosa bagi setiap kemaksiatan yang kita lakukan. Ada 4 bulan. Saya ringkaskan bulan Muharram, Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah. Dalam 4 bulan yang haram ini, mana bulan yang terutama? Dia mesti ada ranking dia juga. Dalam 4 ni mana yang terutama? Mana yang lebih afdal, lebih hebat dari sudut kelebihannya? Jadi para ulama sebut antara 4 bulan ini Zulhijjah yang pertama. Sebab itulah Zulhijjah rankingnya di bawah Ramadan. Ramadan bulan nombor 1 dalam bulan-bulan Islam. Bulan kedua adalah bulan Zulhijjah. Di samping kelebihan bulan haram yang kita sebutkan tadi, dia ada satu kelebihan yang khas. Apa dia kelebihan yang ada pada 10 awal Zulhijjah? Nabi sebut dalam banyak hadis. Banyak hadis sebut kelebihan 10 awal Zulhijjah. Antaranya disebut dalam satu hadis. Hadis riwayat Bukhari, tiada amalan yang dilakukan pada hari lain yang lebih baik daripada amalan pada 10 hari ini. 10 hari ini merujuk pada 10 awal Zulhijjah. Para sahabat bertanya, walaupun jihad? Baginda menjawab, tidak juga jihad kecuali jika seseorang keluar dengan nyawa dan hartanya dan dia tidak kembali lagi. Hadis ini menggunakan istilah afdal minal amal fi hadhihi. Lebih baik. Tidak ada hari yang lebih baik daripada 10 hari ini. Hadis yang lain Nabi sebut azka min hadhil amal atau min hadhil yaum. Tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah berbanding 10 hari ini. 10 hari ini itu merujuk pada 10 awal Zulhijjah. Jadi ada 3-4 hadis yang Nabi sebut secara berbeza tetapi disimpulkan kelebihan yang sama, kelebihan 10 awal Zulhijjah. Lebih baik, lebih dicintai oleh Allah. Hadis ini menunjukkan ketika mana Nabi sebut 10 hari ini lebih baik dalam hari-hari yang lain, sahabat bertanya, wala jihad. Jihad pun tak mampu ke nak menandingi kelebihan 10 awal Zulhijjah ini? Nabi sebut, wala jihad. Jihad juga tidak mampu menandingi. Maksudnya apa? Kita beramal menghidupkan 10 awal Zulhijjah ini lebih baik, lebih hebat kemuliaannya berbanding kita berjihad. Bila sebut jihad ni, kita kena faham jihad ni apa? Jihad ni satu kesungguhan. Itu dari sudut bahasa lah. Jihad ni satu usaha bersungguh-sungguh. Dari sudut istilahnya, jihad ni dia ada banyak jihad. Jihad yang paling besar apa dia? Jihad fi sabilillah, di medan peperangan. Ini yang Nabi sebut. Kecuali jihad ni, jihad fi sabilillah ini dia dekat atas lah. Dia memang dia another level. Dia memang bukan level-level yang ni lah. 10 awal Zulhijjah pun tak mampu nak menandingi jihad fi sabilillah. Adapun jihad yang lain, banyak lagi jihad lain. Antaranya jihad melawan hawa nafsu, jihad. Antaranya jihad, apa dia? Qaulul haq inda sultani jair, berkata benar di hadapan pemerintah yang zalim. Itu juga jihad. Kita tahu bila mana kita berkata benar depan pemerintah yang zalim, confirm kita kena hukumnya. Kena hukum, penjara, bunuh ke apa. Tapi dia buat juga, dia cakap benar juga. Itu satu bentuk jihad. Hatta kita datang ke dalam majlis ilmu pada pagi ini, satu bentuk jihad. Memerangi tidur kita. Memerangi diri kita. Alah, malas lah nak pergi. Memerangi kemalasan. Tapi kita berjaya juga sampai ke sini. Ini maksud kita berjaya dalam jihad yang kita lakukan. Jadi dalam segala bentuk jihad yang ada, menghidupkan 10 awal Zulhijjah itu lebih utama berbanding jihad-jihad ini, kecuali jihad fi sabilillah. Nak bagi tahu, hidupkan 10 awal Zulhijjah ini besar kelebihan dia. Sampaikan apa? Sampaikan para ulama melakukan satu perbincangan. Mana yang lebih utama antara 10 awal Zulhijjah dan juga 10 akhir Ramadan? Ada perbincangan. 10 akhir Ramadan ni sebenarnya dah tak payah bincang dah. Orang nampak dah ini memang 10 hari yang mulia. Apa Nabi sebut dalam hadis? Sampai 10 malam yang terakhir, Nabi akan beramal lebih daripada malam-malam yang sebelumnya. Setara malam yang sebelumnya pun, amalan Nabi tu pun kita tak mampu nak ikut.
apatah lagi 10 malam yang terakhir. Ada ulama sebut Nabi tak tidur 10 malam terakhir. Tak tidur. Lepas isyak Nabi sambung terus solat sunat. Sampai sahur, sampai subuh. Tak tidur 10 hari malam terakhir Ramadan. Itu antara kelebihan besar yang semua orang tahu. Dan kita kalau sampai 10 malam terakhir, qiyamul lail tak tinggal. Solat tasbih tak tinggal. Tasbih ni, sekali solat 40 minit. Tu minima tu. 40 minit. Yang jenis bawa zikir jenis beralun-alun memang dia akan jadi sejam lebih lah. Saya teringat baru-baru ni dekat masjid saya jadi imam tu lah. Kita ada jemputan imam qiyamul lail. Dia bawa solat qiyamul lail tu mula pukul 4 pagi sampai pukul 5.30 pagi. Sejam setengah. Lepas tu dia set mesej, alhamdulillah selesai. Nampak macam jemaah semua suka. Solat tasbih sahaja dia solat sejam 5 minit. Solat tasbih. Dia mesej lah, imam jemputan tu mesej. Sekali ada ahli Korea mesej saya. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah selesai qiyamul lail. Pagi tadi rasa macam nak pitam. Lama sangat berdiri dia cakap. Allah, macam ni pula respon. Kontra pula. Respon imam dia nampak jemaah happy. Jemaah pula mesej macam-macam kan. Jadi pening gitu. Lama sangat. Jadi nak bagi tahu solat tasbih ni solat yang lama. Tapi kita boleh buat 10 malam yang terakhir. Nak cakap semangat 10 malam yang terakhir. Tapi kenapa para ulama datangkan satu perbincangan, perbandingan antara 10 awal Zulhijjah dan 10 akhir Ramadan? Ada dua sebab. Kerana ada ulama cenderung menyatakan 10 awal Zulhijjah ini lebih utama berbanding 10 akhir Ramadan. Dua sebab yang utama. Yang pertama adalah kerana para ulama ini berpandangan 10 akhir Ramadan ini dalam 10 hari itu yang mulia satu hari je, iaitu malam Lailatul Qadar. Baki 9 hari kita tak tahu mana satu malam tu. Jadi kita terpaksalah solat 10 hari. Kalau kita tahu malam Lailatul Qadar tu bila, agak-agak 9 hari lagi kita beribadat tu macam kita beribadat malam Lailatul Qadar. Kalau jawapan saya pun saya rasa tak kot. Malam Lailatul Qadar mestilah kita pulun, saya tak tidur. Malam lain tidurlah kot. Nak bagi tahu dalam 10 malam itu memanglah 10 malam yang mulia, tapi satu malam yang paling mulia iaitu Lailatul Qadar. Adapun 9 malam itu 9 malam yang biasa sahaja. Berbeza dengan 10 awal Zulhijjah. Allah berfirman surah Al-Fajr, wal fajri wa layalin 'ashr. Allah bersumpah dan demi waktu fajar, wa layalin 'ashr, dan demi hari yang 10. Dan hari yang 10 itu para ulama sebut merujuk pada 10 awal Zulhijjah. Di mana perbezaannya dalam 10 akhir Ramadan, satu hari yang mulia, baki hari yang biasa. Tapi 10 awal Zulhijjah, Allah bersumpah ke 10 hari awal Zulhijjah. Itu beza dia. Itu nak bagi tahu 10 awal Zulhijjah ni lebih superior berbanding akhir Ramadan. Itu ulama ni yang berpandangan. Itu yang pertama. Pandangan sebab kedua, hujah kedua para ulama cenderung menyatakan 10 awal Zulhijjah lebih utama berbanding 10 akhir Ramadan adalah mereka berpandangan, hujah mereka apa dia? Kerana terhimpunnya 4 rukun Islam yang utama dalam 10 awal Zulhijjah. Di mana benda ni tak berlaku dekat tempat lain. Hanya berlaku dekat awal Zulhijjah sahaja. Ataupun dalam bulan Zulhijjah. Kita ada 5 rukun Islam. Tolak syahadah ada 4. Yang pertama salat. Salat dekat 10 awal Zulhijjah spesifikasinya salat hari raya Aidil Adha. Kedua puasa. Puasa spesifikasinya kita ada puasa hari Arafah 9 Zulhijjah ataupun puasa hari Tarwiyah 8 Zulhijjah. Cuma hari Tarwiyah ni khilaf. Kerana ada sebut hadis tu daif. Adapun hari Arafah itu hadis sahih. Tak ada masalah pun nak puasa 8 ke 9 ikut kerajinan kita lah. Yang ketiga zakat. Ni orang tanya, apa signifikan zakat dengan bulan Zulhijjah? Jadi kita timbulkan satu persoalan. Biasa kita bayar zakat simpanan, zakat perniagaan, zakat emas. Kalau main saham, zakat saham. Main kripto, zakat kripto. Ikutlah semua jenis zakat ini. Biasa kita bayar bila? Kita bayar hujung tahun. Hujung tahun bila? Bulan Disember.
Bulan Disember adalah hujung tahun bagi tahun Masihi. Bila hujung tahun? Tahun Hijri. Zulhijjah. Jadi sebenarnya Zulhijjah juga boleh menjadi benchmark untuk kita membayar zakat penghujung tahun. Selain kaedah tahun Masihi, tahun Hijri juga kita boleh gunakan. Jadi Zulhijjah juga merupakan bulan zakat. Dan yang terakhir, satu-satunya ibadah yang ada dekat 10 awal Zulhijjah, tak ada kat tempat lain. Apa dia? Ibadah haji. Nabi sebut dalam hadis, Al-Hajju Arafah. Haji ni panjang fasa dia. Tapi yang paling penting dalam haji apa dia? Al-Hajju Arafah. Wukuf di Arafah itu yang paling penting sekali dalam ibadah haji. Jadi wukuf di Arafah berlaku pada sekitar 9. Wukuf ni termasuklah melontar jamrah dan sebagainya. 9, 10, 11, 12 gitulah. Nak bagi tahu, para ulama sebut terhimpunnya 4 rukun Islam yang utama dalam 10 awal Zulhijjah dan dia tidak berlaku dekat mana-mana tempat yang lain. Ini menunjukkan 10 awal Zulhijjah lebih utama berbanding akhir Ramadan. Pendekatan kita, kalau saya secara peribadi, tak naklah kita nak duk banding mana lagi utama, mana lagi hebat. Itu biarlah perbincangan para ulama. Peranan kita apa? Bagaimana kita menghidupkan 10 awal Zulhijjah ini? Jawapannya, bagaimana kita menghidupkan 10 akhir Ramadan, sepatutnya begitulah kita hidupkan 10 awal Zulhijjah. Kerana seolah-olah di sana ada competition, ada persaingan dari sudut kelebihan pada 10-10 ini. Jadi, gunakan ruangan yang ada. Kita dalam 5 Zulhijjah, berbaki lagi 5 hari. Untuk kita dapatkan kelebihan 10 awal Zulhijjah. Jangan sia-siakan peluang. Nabi sebut dalam hadis, 10 hari yang paling terbaik, 10 hari yang paling dicintai oleh Allah. Al-Quran juga sebut Allah bersumpah pada 10 hari ini. Tak ada sebab dah untuk kita tak buat amalan pada 10 awal Zulhijjah. Sepatutnya inilah yang menjadi pemangkin motivasi, semangat untuk kita melakukan amalan di awal Zulhijjah ini. Sebab itulah Zulhijjah berada di tangga kedua di bawah Ramadan. Ramadan memang tak boleh nak compete dah. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Itu hujahan yang paling kuat. Ramadan bulan diturunkan padanya Al-Quran. Memang dia nombor 1 tak boleh challenge dah. Jadi nombor 2 bulan Zulhijjah. Ada sebab yang umum, ada sebab yang khusus. Kelebihan-kelebihan yang ada pada bulan Zulhijjah. Jadi marilah sama-sama kita menghidupkan amalan-amalan kita dalam bulan Zulhijjah. Apa amalan-amalannya? Antaranya disebut dalam satu hadis. Hadis ini hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Tapi tak ada masalah untuk melakukan amalan. Nabi sebut, tidak ada hari yang lebih baik daripada 10 hari ini, iaitu 10 awal Zulhijjah. Maka perbanyakkanlah tahlil, tasbih dan juga tahmid. Tahlil ni bukan buat tahlil yang kita baca malam Jumaat tu. Itu pun nama tahlil juga. Dan penamaan tahlil pada kita baca malam Jumaat itu pun sebab kita ada zikir la ilaha illallah pada tahlil. La ilaha illallah itulah yang disebut sebagai tahlil. Jadi perbanyakkan tahlil, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Perbanyakkan pada 10 awal Zulhijjah sebab ada hadis yang khusus. Sebab itulah bertakbir ini dia ada 2 fasa. Satu fasa bertakbir secara persendirian. Ni 10 awal Zulhijjah ni. Satu lagi takbir raya secara kuat. Ini yang antara sunnah kita dalam bulan Zulhijjah, sunnah raya. Iaitu bertakbir raya secara kuat. Dan spesialnya hari raya Aidiladha, 5 hari kita bertakbir raya. Ini Imam Bilal kena ingat. Jangan takbir raya malam raya. Itu Aidilfitri. Aidiladha takbir raya bermula pada 10-9 Zulhijjah. Hari Arafah tu, subuh tu dah mula takbir dah. Dan dia akan bersambung pada hari raya Aidiladha dan 3 hari tasyrik. 5 hari kita bertakbir raya. Panjang tempoh. Dan takbir raya Aidiladha dia merangkumi takbir mursal dan juga muqayyad. Ini Google lah nanti senang. Kita pun dah 645 dah. Tak masuk lagi bab korban ni. 645 dah. Jadi boleh Google tengok takbir mursal tu apa, takbir muqayyad itu apa. Dan juga boleh buat satu kajian. Takbir raya ini, bagi pandangan kita, kita nampak takbir raya ini nak mengagung dan memperbesarkan Allah. Allahu Akbar kan? Tapi kenapa setiap kali kita bertakbir,
leader kepada takbir, dia akan ada climax kepada takbir. Apa dia? Allahu akbaru kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah bukratan wa asila, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin. Ni falsafah semalam haji, semalam khutbah Jumaat semalam. Kebetulan saya baca juga khutbah semalam di Selangor. Jadi beberapa falsafah haji digariskan. Apa falsafah yang pertama ibadah haji? Mentauhidkan Allah. Ini benda paling utama. Ramai beranggapan ibadah haji itu adalah untuk kita lita'arafu kan. Jumpa ramai-ramai, berbagai bangsa, berbagai puak, bermacam-macam warna, bermacam-macam bahasa, saling kenal mengenal antara satu sama. Itu bukan tujuan utama haji, tidak. Sebab itulah haji dikenali dengan talbiyah. Kita dengan takbir, mereka dengan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Dia ada dua takbir, satu takbir, satu talbiyah, tapi dua ini nature yang sama, iaitu tidak mensyirikkan Allah. Sebab itulah haji ini falsafah utamanya adalah tidak mensyirikkan Allah, mentauhidkan Allah. Itu falsafah utama ibadah haji. Tapi ramai tak nampak. Ramai nampak untuk kita kenal dengan negara-negara lain. Itu sampingan sahaja. Sebab itulah haji ini, pangkat apa pun kita, jawatan apa pun kita, kita akan berada di satu tempat yang sama, pakaian yang sama, tidak ada jawatan, tidak ada apa-apa, amalan yang sama. Ini nak menunjukkan tahap manusia ini sama sahaja di sisi Allah. Yang samanya, dan satu lagi persamaan, semua mengesakan Allah. Itu konsep sebenar haji sebenarnya. Nak dapat haji yang mabrur, kena faham dulu falsafah sebenar di sebalik ibadah haji. Dan adalah falsafah yang lain nak mengajar pengorbanan dan sebagainya. Tapi yang pertama ni ramai orang terlepas pandang. Mentauhidkan Allah. Haji. Jadi dia dalam ibadah fiqah. Mentauhidkan Allah. Dia dalam ibadah fiqah, ibadah haji kan, berkaitan dengan hukum hakam. Tetapi matlamat utamanya berkait dengan akidah. Matlamat utamanya adalah akidah. Itu penting ibadah haji. Jadi bila kita bertakbir raya, bukan semata-mata kita mengagung dan memperbesarkan Allah. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Tiba-tiba Allah sebut dalam takbir raya ni ada cerita pasal peperangan Ahzab. Datang mana pula peperangan Ahzab ni? Ini mesej yang Allah nak sampaikan menerusi takbir raya. Apa kaitan peperangan Ahzab dengan kita? Ini pun kena Google juga. Dah 6 nak kat 50 dah. Jadi itu antara benda yang kita kena lazimi. Selain kita banyakkan bertakbir, bertahlil dan sebagainya, kena faham apa chemistry yang ada di sebalik amalan yang kita lakukan. Ada. Begitu juga puasa hari Arafah, jangan tinggal. Nabi sebut dalam satu hadis, isteri-isteri Rasulullah sentiasa melihat Nabi tidak akan tinggal beberapa amalan. Antaranya puasa 9 awal Zulhijjah. Antaranya puasa hari Ashura dan juga puasa 3 hari setiap bulan. Jadi dalam hadis ini pun hadis yang lemah. Jadi 9 awal Zulhijjah ada dalam hadis disebut. Nabi berpuasa 9 awal Zulhijjah. Cuma adalah mereka yang menyanggah perbuatan dan amalan ini. Kenapa? Kerana ada satu lagi hadis. Nabi sebut, seorang sahabat bersabda dalam satu hadis, aku tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa 10 awal Zulhijjah. Ada hadis sebut. Hadis yang sahih. Jadi sahih berlawan dengan dhaif. Siapa yang menang? Sahih lah. Tapi para ulama lihat hadis ini sebenarnya bukan pertembungan. Mereka melihat hadis ini seolah-olah bertembung. Satu, Nabi puasa 9 awal Zulhijjah. Satu lagi, Nabi tak puasa 10 awal Zulhijjah. Seolah-olah macam pertembungan. Tapi bila para ulama menilai hadis ini, mereka mergekan hadis. Mereka gabungkan dua hadis ini. Pertama, mereka sebut, betul Nabi puasa 9 awal Zulhijjah. Yang kedua, mereka sebut, betul Nabi tak puasa 10 awal Zulhijjah. Memang Nabi tak puasa sebab 10 awal Zulhijjah, hari ke-10 itu hari diharamkan berpuasa. Hari Aidil Adha, Nabi hanya berpuasa 9 awal Zulhijjah. Bila digabungkan dua hadis ini, tetap ada persamaan.
5 hari diharamkan berpuasa. Aidilfitri, Aidil Adha, 3 hari tasyrik. 4 hari ini berderet. 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Diharamkan berpuasa secara mutlak. Kalau puasa juga berdosa besar. Masalah kita apa dia? Time diharamkan puasa lah kau tergege nak puasa. Kenapa tak boleh puasa? Nak puasa juga. Punya banyak lagi hari, kita ada 366 hari setahun. Tolak 5 hari. 360 hari lah kita letak. Ada banyak lagi hari kau nak puasa, hari ni juga kau nak puasa. Diharamkan berpuasa. Maksudnya tidak ada kompromi. Haram secara mutlak. Dia ada haram yang tidak mutlak. Contohnya hari Syak. Hari antara Sya'ban dan Ramadan. Hari yang diharamkan puasa. Tapi ada kelonggaran juga kepada beberapa golongan. Itu tidak berapa mutlak. Dia haram tapi ada kelonggaran. Tapi 5 hari ini atas alasan apa sekalipun tidak boleh berpuasa. Haram kita berpuasa. Jadi itu antara ibadah yang boleh kita lakukan pada awal Zulhijjah. Kalau malas sangat puasa 9 awal Zulhijjah, jangan lupa puasa hari ke-9 tu, hari Arafah. Ataupun rajin sikit, ambillah 2 hari Tarwiyah dan juga hari Arafah. Jangan tak puasa langsung, rugi. Sebab apa adanya puasa hari Arafah? Sebab 4 hari lepas tu kita tak puasa dah. Sebab itulah adanya puasa hari Arafah, antara para ulama sebut. Puasa hari Arafah itu untuk mengisi kekosongan 4 hari yang kita boleh puasa lepas tu. Sebab itulah ada yang anjurkan puasa je 9 hari ni. 4 hari paling cuti, tak puasa dah. Itu antara amalan. Hari Arafah khairud doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa berdoa pada hari Arafah. Hari mustajab berdoa. Bila waktunya lepas asar. Tapi tiap-tiap tahun akan bergaduh. Nak ikut asar mana ni Ustaz? Asar Mekah ke asar Malaysia? Tu pening. Saya pun pening. Jadi nak buat apa? Apa jalan keluar dia? Apply dengan bos half day. Ambil lah 3 jam lepas asar sana, 3 jam lepas asar sini. 6 jam kau duduklah kat surau. Senang cerita. Khuruj min khilaf. Kita raikan terus dua-dua tempat. Selesai cerita. Itu kalau hari bekerja kan, 9 Zulhijjah jatuh hari Rabu kan. Dia ambil lah lepas zuhur tu sampai maghrib. Kau duduklah dekat surau ke masjid. Beriktikaf, berdoa lah. Raikan dua-dua tempat terus. Senang, selesai masalah. Daripada bergaduh tak selesai. Tiap-tiap tahun, percayalah, tengoklah. Dekat-dekat hari Rabu minggu depan kan akan datang isu ni. Dia tiap-tiap tahun akan datang. Jadi pandailah kita nak menjawab tentang perkara ini. Jadi ini antara beberapa benda yang boleh kita hidupkan bulan Zulhijjah dan 10 awal Zulhijjah, antaranya dengan beberapa amalan yang kita sebutkan tadi. Dan amalan yang paling utama dalam bulan Zulhijjah, dalam 10 awal Zulhijjah, amalan yang paling utama, amalan sunat apa dia? Ibadah korban. Korban merupakan ibadah yang sunnah yang paling utama. Ada korban, ada solat sunat ba'diyah, mana dulu? Korban. Ada korban, ada zikir, mana dulu? Korban. Ada korban, ada takbir raya, mana dulu? Korban. Nak bagi kita faham, dia adalah sunnah yang pertama sekali. Menjangkaui semua sunnah yang lain, korban. Kerana korban dia hanya ada 4 hari sahaja setahun. Kita kena faham korban dan sembelihan. Sembelihan ni satu benda, sebenarnya korban ni dia duduk di bawah sembelihan, subtopik sembelihan. Nak sembelih binatang ni bila-bila masa boleh, tak ada masalah. Hari ni boleh, esok boleh, lusa boleh. Tapi nak dapat pahala korban itu yang 4 hari sahaja dalam setahun. 10 Zulhijjah, 11, 12, 13. Ini sahaja. 4 hari sahaja. Apa kelebihan korban? Kelebihan korban, binatang yang kita korbankan tadi, anggota-anggotanya, darahnya, semuanya akan menjadi saksi kepada kita di hari akhirat nanti. Ini syafaat kepada kita. Dan tu Nabi sebut, siapa yang ada kemampuan, yang tidak laksanakan ibadah korban, apa Nabi sebut? Jangan orang ini hampiri tempat salat kami. Dalam erti kata yang lain, bergambus kau daripada masjid aku ni, aku tak nak tengok muka kau. Kurang begitulah. Kau ni ada duit, ada kemampuan, tapi kau tak nak buat ibadah korban. Aku tak nak tengok muka kau, berkira sangat nak buat ibadah. Nabi, padahal ibadah ni sunat muakkad je. Tapi Nabi menegaskan seolah-olah macam wajib.
bagi orang yang ada kemampuan. Di sini perlu kita faham kenapa Nabi agak tegas, betul-betul galakkan ibadah korban, kerana Nabi nak menjaga golongan-golongan fakir miskin. Hari raya korban adalah hari raya bagi orang fakir miskin. Time ni lah dia boleh makan benda-benda yang dia tak boleh makan sebelum-sebelum ni. Daging lembu, daging kambing, benda ni mahal dekat pasaran. Siapa yang suka main saham, dia akan tension tengok saham sekarang ni. Daripada hari ke hari, drop. Hari-hari jatuh. Jatuh seteruk-teruknya. Jadi, nak bagi tahunya, bila jatuh rate kita, akan semakin naik juga harga barang. Lagilah ada urut-urut kata subsidi akan ditarik. Bila subsidi ditarik, lagilah akan naik harga barang. Jadi, bila mana kita menceritakan tentang ibadah korban, sebenarnya ibadah korban ini dia adalah satu privilege kepada golongan fakir miskin. Satu keistimewaan untuk golongan fakir miskin. Mana-mana ibadah korban yang kita buat akan ada portion, akan ada bahagian fakir miskin. Datang mana 1/3, 1/3, 1/3? Datang mana ni? Ini bukan Masjid Surau Reka. Orang ingat Masjid Surau Reka pula. Ini datang daripada Quran. Allah sebut dalam surah Al-Hajj ayat 36 kalau tak silap. Di mana Allah berfirman, setelah selesai kamu melaksanakan ibadah korban, makanlah sebahagian daripadanya dan berilah bahagian korban yang lain kepada mereka yang meminta dan juga yang tidak meminta. Tu 3 golongan ni. Satu, makanlah sebahagian daripadanya, owner ambil 1/3. Satu lagi bagi kepada orang yang meminta, inilah fakir miskin, dan tidak meminta. Tidak meminta jiran kita, kawan-kawan kita. Tapi biasanya practicality dalam negara kita, 1/3 kita ambil, 2/3 Masjid Surau akan ambil. Jadi daripada 2/3 itu Masjid Surau akan pecahkan, 1/3 fakir miskin, 1/3 lagi dia buat makan-makan kepada semua pekerja-pekerja. Kita ada pekerja-pekerja yang ramai setiap kali ibadah korban. Surau kita berapa? 10. Berapa ekor lembu? 10. 10 banyak tu. 10 banyak tu. Memerlukan ramai orang pekerja. Pekerja-pekerja korban termasuklah tim yang jatuhkan lembu. Sebelum jatuhkan lembu nak kena ikat kaki dia dulu. Nak bagi dia tersimpul jatuh kan. Tu semua tim-tim korban lah tu. Termasuklah tim sembelih, tim melapar, tim potong. Muslimat biasanya akan potong kecil-kecil, timbang, pecahkan kepada 3 besen. Ni tim-tim korban. Di mana tim-tim korban ini Nabi sebut dalam hadis, dilarang beri upah daging korban tadi sebagai upah. Dilarang. Atas dasar dia buat kerja tu dilarang. Nak bagi atas dasar dia ahli Korea tak ada masalah. Tapi bagi daging korban atas dasar dia buat kerja korban itu diharamkan. Jadi macam mana kita nak raikan pekerja korban? Buat jamuan, buat makan-makan. Itulah kaedah dia. Kalau duit surau banyak duit, bagilah duit. Kalau banyak duit lah. Banyak duit dah kena spend tu kalau nak bagi seorang-seorang. Jadi nak bagi tahu ibadah korban ini memang menjaga golongan fakir miskin. Sebab itulah kalau kita tengok banyak-banyak hukum, fakir miskin ni mesti dia ada speciality. Macam tadi kita sebut, diharamkan bagi daging korban sebagai upah kepada pekerja-pekerja korban. Haram bagi orang biasa. Tapi dalam pekerja korban tu ada 2-3 orang fakir miskin, tolong melapar, tolong buat kerja tu, tolong buat kerja ni. Surah pun bagi daging korban upah kepada mereka. Boleh ke tak boleh? Jawapannya boleh. Orang lain haram, dorang halal. Termasuklah banyak hukum yang lain. Hukum menjual daging korban. Boleh ke tak boleh? Orang biasa haram. Tak boleh jual daging korban. Tapi kalau fakir miskin boleh ke tak boleh? Boleh. Tak ada masalah. Apa lagi? Hukum memindahkan daging korban. Kita sembelih dekat sini. Surau Nurul Ikhlas kita sembelih dekat surau sini. Contohnya. Lepas sembelih kita bawa semua daging korban ni kita bawa balik kampung. Boleh ke tak boleh? Jawapannya haram. Selagi mana portion fakir miskin tidak diberikan kepada karyah tersebut. Ataupun karyah sekitar. Bila sebut hukum ni dia ada khilaf lah. Bila sebut hukum dia ada khilaf. Kau, Ustaz, semalam cakap lain pula. Kan cakap. Memang ini khilaf. Tapi ini saya ambil base daripada Pejabat Mufti Wilayah punya portal. Dia sebut.
Banyaklah hukum hakam berkaitan dengan daging, berkaitan dengan ibadah korban ni. Samalah juga hukum menyimpan daging korban. Apa hukum menyimpan daging korban? Haram kita simpan daging korban lama-lama selagi mana tidak diberikan portion fakir miskin. Sama juga pindah daging korban. Kau dah bagi portion fakir miskin, kau nak pindah pergi luar negara pun tak ada masalah. Bawa lah. Nak bagi tahu semua hukum hakam bila berkait dengan fakir miskin kena selesaikan dulu baru boleh nak buat apa-apa. Fakir miskin. Jadi sebab itulah bila sebut tentang ibadah korban, Nabi amat beri galakan. Jadi tugasan kita yang masih lagi belum ada bahagian dalam korban, join lah. Rasa tak mampu Ustaz, RM800 ni mahal lah Ustaz. Share lah dengan kawan. Share dengan kawan. Apa hukum satu bahagian kongsi 2 orang? Boleh ke tak boleh? Jawapannya boleh. Apa dalilnya? Nabi sebut dalam hadis. Ketika mana Nabi korbankan 2 ekor kibash. Nabi ni favorite binatang korban Nabi kibash. Apa tu kibash? Kambing biri-biri jantan. Tak jumpa kot kat Malaysia. Tak tahu ada ke tak. Kambing biri-biri pun tak tahu ada ke tak. Ni biri-biri jantan. Dekat negara Arab pun susah nak jumpa. Dan mahal harga dia. Jadi ketika mana Nabi sembelih 2 ekor kambing tadi, apa Nabi niatkan? Aku niatkan sembelihan korban ini untuk diriku, keluargaku dan umatku. Nabi niatkan. Bayangkan berapa ramai umat tu. Berkongsi 2 bahagian lembu tadi. Jadi tak ada masalah berkongsi untuk ambil satu bahagian. Dibolehkan. Jadi sebab itulah, jangan berkira sangat dengan ibadah korban. Engkau tak bayar beli ibadah korban, bulan depan kau keluar kereta baru. Itu yang pening tu. Ada pula duit bayar depo 10%. Bulan depan lagi keluar rumah 1 juta. 10% depo cash kita bayar 100,000. Ada pula duit. Ni RM800 je nak keluar ni. Satu bahagian. Tak ada duit. Sebab itulah jadi isu. Tak tahu apa isu dia. Apa hukum orang korban dekat luar negara. Kan? Mana lagi afdal, dalam ke luar negara? Jawapannya mestilah dalam negara. Jawapan dia mestilah dekat sebab apa? Kena ingat, korban ini dia akan kait dengan fakir miskin. Jadi fakir miskin mana lebih utama, dalam ke luar negara? Mestilah dalam negara. Tapi kalaulah dia tak ada duit, Ustaz, kalau join dekat dalam negara ni RM800. Kalau join luar negara RM350 je. Jadi kat sana saya mampu, kat sini saya tak mampu. Kalaulah dari sudut kemampuannya dekat sana boleh, sini tak boleh, join je lah dekat sana. Adalah juga kita punya keterlibatan dengan ibadah korban daripada tak ada langsung. Tapi bila sembelih luar negara, kena pastikan memang bukan scammer. Isu sekarang ni scammer. Tahun lepas diorang ada buat satu site visit dekat Kemboja ke dekat India, saya tak ingat. Ni ada 1,000 nama penyertaan ni, ibadah korban. Kalau 1,000 nama, agak-agak berapa ekor lembu? Banyaklah ekor lembunya. Tahu dia jumpa berapa ekor lembu? Dia jumpa seekor lembu je dekat dalam rumah dia. Kandang tak ada, ladang tak ada, apa pun tak ada. Seekor lembu je. Diorang buat site visit mengejut. Nak check. Nak bagi tahu sikit. Bayangkan 1,000 nama seekor lembu. Itu pun diorang kata apa? Dia tak sembelih pun lembu tu. Dia pergi kat ladang kawan-kawan dia. Dia cakap nama-nama tadi tu, sembelih. Yang kawan dia punya lembu tadi tu. Nak bagi tahu scammer itu real tuan-tuan. Scammer itu benar-benar berlaku. Tinggal kita ni cakna ataupun tidak. Jadi nak korban luar negara boleh, tak ada masalah. Pastikan kita check betul-betul. Check. Adapun yang afdalnya tetap dalam negara. Untuk membantu fakir miskin dalam negara kita. Jadi itu antara serba sedikit mengenai ibadah korban. Banyak lagi soalan-soalan berkaitan dengan ibadah korban. Contohnya apa lagi? Seekor lembu ada 7 bahagian. 3 bahagian kita buat akikah, 4 bahagian kita buat korban. Boleh tak boleh? Boleh, tak ada masalah. Ada dalilnya. Apa lagi? Satu bahagian yang sama, satu bahagian lembu kita ambil contohnya. Kita niatkan korban dan kita niatkan akikah. Boleh ke tak boleh? 2 niat dalam satu bahagian yang sama. Jawapannya khilaf para ulama. Dia tak ada dalil. Sebab mungkin tak pernah berlaku kot. Ini mungkin kita terlampau jimat. Sampaikan satu bahagian, kongsi 2. Ada perbezaan Imam Ramli dengan Imam Ibn Hajar. Disebut dalam kitab. Jadi ada ulama sebut boleh, ada ulama sebut tak boleh. Afdalnya lebih baik asing lah.
Akikah bahagian lain, korban bahagian lain. Tapi kalaulah rasa tak kemampuan nak sekalikan, tak ada masalah, boleh. Itu khilaf para ulama. Mana yang lebih afdal sembelih? Kita beli seekor kambing, kambing represent satu bahagian, ataupun kita ambil bahagian satu bahagian lembu. Mana lebih afdal? Lembu tadi satu bahagian ke kambing seekor tadi? Jawapannya kambing. Kerana apa? Kerana dua sebab. Pertama, kita menyendiri dalam sembelihan. Kalau lembu tadi kita berkongsi kan dengan orang lain, dengan bahagian-bahagian lain. Tapi kalau kambing tadi, kita seorang je dekat kambing. Dan sebab kedua, lebih enak dagingnya. Ada yang tak setuju ke kambing lebih enak dagingnya? Daging kurma dengan kambing kurma, mana kita pilih? Kalau saya kambing kurma lah. Memang lebih enak dagingnya. Itu antara soalan. Timbul satu persoalan, kenapa saya bela rusa daripada kecil. Rusa daripada kecil saya bela. Dia pun dah besar. Saya pun nak jadikan rusa itu, bila dia bela rusa daripada kecil, itu adalah binatang ternakan. Jadi dia dah besar, saya pun nak jadikan rusa tadi sebagai binatang korban. Boleh ke tak boleh? Jawapannya tak boleh. Syarat untuk binatang ternakan, syarat untuk binatang korban adalah al-an'am, binatang ternakan. Rusa tadi saya ternak daripada kecil. Dia mestilah binatang ternakan dari sudut syarak. Bukan binatang yang kita ternak sendiri. Ayam pun kau boleh ternak. Jadi ayam boleh jadi binatang korban tak? Kalau ayam boleh jadi binatang korban, orang tak beli dah lembu. Orang beli ayam je. Jadi jawapannya tidak boleh. Kerana binatang ternakan ini merujuk kepada apa yang telah digariskan oleh syarak. Iaitu binatang yang boleh dizakatkan. Rusa ni tak ada zakat. Banyak mana pun dia tak ada zakat. Tapi lembu, binatang apa dia? Binatang lembu dan sekumpulan dengannya, iaitu kerbau. Kemudian unta. Kemudian kambing. Kambing yang seangkatan dengannya. Biri-biri, kibas dan sebagainya. Ini binatang ternakan. Persoalan lembu liar, boleh atau tidak dijadikan binatang korban? Jawapannya tak boleh. Liar ni lawan bagi ternakan. Ternak ni lawan dia liar. Disebut dalam satu hadis. Itulah kaedah sembelihan ada 3 kaedah. Satu disebut sebagai az-zabhu. Az-zabhu ini kaedah sembelihan lembu, kerbau, kambing. Ini kaedah sembelihan yang biasa kita jatuhkan. Kita pun angkat pisau. Siapa tukang penyembelih sini siapa? Ni veteran kita. Tahun lepas dekat masjid saya, orang sembelih tu dia pegang pisau macam potong sayur. Macam ni dia sembelih. Kita tengok terkejut. Biar betul. Rupanya memang tak pernah sembelih. Tak pernah sembelih, dan kalau tak pernah sembelih pun tengoklah video YouTube ke apa-apa kan. Tak tengok juga. Bayangkan 10 minit. Tak lut. Dengan tak ada pengalaman, dengan kaedah sembelihan yang salah, dengan pisau yang tumpul. Allahu Akbar. Saya tengok video tu meronta-ronta lembu tadi. Kalau lembu tu boleh bercakap, dia jerit dah kat pakcik tadi tu. Jadi nak bagi tahu, sembelihan ini memang dia ada cara dia sendiri. Dia pegang gini dan kalau ada lebihan kulit, kita akan lapik lebihan kulit tadi tu. Ni kalau rajin pergilah mana-mana ladang yang ada, pergilah tengok praktikal. Sebab apa? Orang buat teori praktikal, sembelihan ni guna binatang apa? Guna ayam, kan? Teori praktikal guna ayam. Tapi time sembelih lembu. Sama ke tak sama? Memang tak sama. Tapi sebab mungkin kos lah kot, takkan nak beli lembu kot, teori praktikal kan? Rugi. What? Lembu? Alhamdulillah, terbaik. Terbaik. Kalau buat lembu memang terbaik. Baru kita nampak betul-betul. So bagi saya, teori okey dah, praktikal. Kau sembelih praktikal ayam. Tiba-tiba kau nak sembelih lembu, memang takkan sama. Ayam, kita tarik sahaja leher dia, kita nampak dah 2 urat tu. Lembu ni kau takkan nampak urat, kau kena masuk tangan dekat dalam. Kena tengok. Mana urat marikhnya, mana urat ni. Jadi ketika mana sembelih, kita akan lalu urat apa dulu? Urat wijdain, urat saluran pendarahan dia dulu. Baru kita akan masuk kepada dua urat yang berikutnya. Jadi 3 urat yang sunat kita 2 urat wajib, 1 sunat. Urat marikh, urat alkum tu wajib.
Yang ketiga urat wijdain. Wijdain ni saluran pendarahan dia. Dia diapit keliling. Dia bukan atas bawah. Orang ingat atas bawah. Jadi dia putuskan kepala. Oh ini sunnah ni Nabi suruh putuskan urat wijdain. Tak faham ni. Wijdain ni dia apit kiri dan kanan. Dia apit. Dia bukan atas bawah. Jadi siapa yang tukar sembelih dia tahulah kat mana urat dan sebagainya. Jadi nak bagi tahu itu kaedah sembelihan biasa iaitu sembelihan lembu, kambing, kerbau dan sebagainya. Kaedah sembelihan kedua disebut sebagai an-nahar. Fasalli li rabbika wanhar. Wanhar itu an-nahar, kaedah sembelihan khusus bagi unta. Unta kaedah sembelihan dia bukan macam lembu, baringkan dia sembelih, itu makruh hukumnya, menyeksa unta. Kaedah sembelihan unta apa disebut dalam Al-Quran? Ikat satu kaki, unta akan berdiri di atas 3 kaki dia sendiri dan unta ni leher dia panjang. Jadi pangkal leher dia, kena tengok video lah, cerita pun tak faham nanti. Kena tengok video nanti. Orang yang tukang penyembelih unta, dia berdiri. Unta itu pun berdiri dan dia akan cocok dekat bahagian pangkal leher ni dan dia akan tarik ke tepi. Itulah urat marih dan urat halkum dia. Cocok, tarik ke tepi, itulah kaedah penyembelihan dia. Disembelih unta dalam keadaan berdiri tadi. Kita orang Malaysia ni bila tengok video, kita zalimnya diorang ni sembelih unta. Kenapa tak sembelih macam lembu? Biasa kita akan respon begitulah. Tapi ketahuilah bahawa itulah kaedah sembelihan unta yang diajarkan oleh Rasulullah dan diajarkan dalam Al-Quran, ini disebut dalam Al-Quran. Jadi begitulah sunnahnya sembelihan unta. Dari secara mata kasar nampak macam zalim, tapi begitulah kaedah sunnahnya, kaedah sembelihan unta. Yang kaedah ketiga adalah kaedah disebut al-aqar, kaedah sembelihan darurat. Tengah-tengah sembelih kan, lembu bangun, dia lompat, dia masuk dalam telaga contohnya. Dia masuk dalam lubang, kepala kat dalam, kaki terjuntai-juntai kat luar. Tunggu masa je nak mati. Urat tak sempat potong lagi ni. Jadi apa kita nak buat? Kalau biar dia macam tu, dia akan mati jadi bangkai. Jadi ini dinamakan kaedah sembelihan darurat. Apa Nabi ajar? Ambil apa-apa objek tajam dengan niat mematikan dan mencederakan mana-mana anggota yang kita capai. Dengan niat mematikan dan mencederakan. Mudah-mudahan bila mati binatang tadi tidak jadi bangkai. Masih lagi halal untuk dimakan. Begitulah dalam akar ini dah disebut satu hadis. Sahabat tengah berkumpul bersama Rasulullah, tiba-tiba ada seekor unta dalam kalangan unta-unta tu berlari, dia jadi liar. Unta ni berlari jadi liar. Jadi ketika mana nampak unta tu berlari macam jadi tak betul, sahabat terus panah unta tadi. Kenalah bahagian badan dan sebagainya, terus mati unta tadi. Apa yang Nabi sebut? Untuk binatang liar beginilah cara pembunuhannya dan darahnya halal dan dagingnya halal dimakan. Halal dimakan walaupun tidak melalui sembelihan. Nak bagi tahu ini kaedah sembelihan ketiga, al-aqar. Al-aqar ini juga sama dengan kita ada binatang buruan. Kita ada anjing buruan contohnya. Anjing buruan mencarilah binatang-binatang rusa ke apa dekat hutan. Jadi anjing buruan bila jumpa rusa, dia tak sembelih pegang pisau, Allah, dia tak sembelih. Dia gigit sampailah mati, dia bawa binatang tu kat tuan dia. Jadi adakah jadi bangkai? Tidak jadi bangkai. Tidak jadi bangkai. Jawapannya halal dimakan kerana dia di kategori al-aqar, iaitu bawah konsep binatang buruan. Jadi itulah serba sedikit mengenai ibadah korban, beberapa persoalan-persoalan mengenai ibadah korban. Mudah-mudahan sama-samalah kita terlibat dengan ibadah korban, ambil bahagian dengan ibadah korban. Dan satu lagi peringatan, dah ambil bahagian tu bagus dah. Pagi raya jangan lenggang kaki kat rumah. Bila surau nak hantar daging aku ni? Lama aku tunggu ni. Seronok dia. Pagi tu lepas solat raya, tukar baju kat rumah, datang balik surau. Tolong apa yang patut. Manpower memang nak kena ramai. Saya tak tipu. Memang nak kena ramai. Ni belum cerita orang balik kampung. Kebetulan hari Khamis raya. Jumaat confirm orang ambil cuti. Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Sapu terus balik kampung. Jadi manpower tu nak kena ramai. 10 ekor lembu. Ramai tu banyak tu nak kena ruang. Tim melapah lagi, tim ni lagi banyak. Jadi sama-samalah kita bantu surau. Kita sebagai ahli karya, kita yang kena bantu surau kita. Tak nak harap kepada orang lain dan sebagainya.
Jadi mudah-mudahan kita terlibat juga dengan ibadah korban, terlibat dalam ambil bahagian ibadah korban dan terlibat juga dalam kerja-kerja ibadah korban. Dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita dan terutamanya kepada AJK Surau lah untuk memang paling pening ibadah korban ni management. Memang pening. Pengurusan ni, tiba-tiba daging tak cukup lah, apalah. Apa yang akan bergaduh? Apa yang akan bergaduh nanti? Benda yang satu. Benda yang satu. Lembu ada 7 bahagian. Tapi ekor satu je, dia bukan ada 7. Lidah lembu ada 1 je, dia tak ada 7. Itu yang bergaduh nanti. Aku nak. Gitu. Jadi benda yang satu ni akan bergaduh nanti. Jadi sebab itulah kena pandai manage lah. Yang paling penting AJK Surau, itu confirm lah. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan untuk melaksanakan ibadah korban. Jangan lupa doakan juga jemaah-jemaah haji kita. Allahumma ja'alhu hajjam mabrura, sampai habislah. Mudah-mudahan mereka memperoleh haji yang mabrur, diberi kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan di sana. Wallahu a'lam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.